Assalamualaikum. Hai. Apa khabar? Okey, saya sebenarnya baru beli perkara ini. Ni coklat ni di Smart, di Pasaraya Smart ni, sementara menunggu suami saya membeli belah, memberi barangan dapur seperti beras, sayur-sayuran, segalanya lah kan. Baik, saya nak kongsikan pagi ini tentang komunikasi. Komunikasi ni sangat penting lah kepada kehidupan kita dalam kehidupan seharian ni. Sementara tu saya rasa sikit coklat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya baru lepas menghias dirilah sekejap ni tadi, dan tu saya didatangi oleh seorang pemuda yang membawa bakul menjual biskut ni. Jadinya dia meminta saya membeli barangan dia. So tak ada masalah Harganya RM8. Okey. Tetapi saya menghulur duit RM10 dan dia nak kembalikan RM2 lagi. Lepas tu dia upsell. Upsell ni maknanya dia tambah lagi nilai. Dia kata RM10 ni boleh dapat 2, sebab dia tak dapat kembalikan RM2 tu. Tak ada duit pecah katanya. So dia upsell, RM10 dapat 2. Anda rasa untung ke untung? Tentulah untung, betul tak? Jadi saya tertarik kerana ia adalah sebahagian dari cara marketing sebenarnya. Cara marketing atau kita panggil upsell kalau tak silap saya lah. Upselling. Kita menambah nilai dalam produk kita tu. Baik, okey, saya bukan nak cerita mengenai marketing lah kan. Mungkin kita boleh berbual dalam slot lain. Maknanya tadi saya nak cerita pasal komunikasi. Komunikasi ni sangat penting sahabat. Yang pertama, komunikasi ni sebenarnya kita meletakkan contoh ataupun meletakkan satu garisan di mana sangat-sangat bernilai sekiranya individu itu dia bijak berkomunikasi. Seseorang individu yang bijak berkomunikasi tu, nilai diri dia tu akan tinggi, lebih tinggi lah. Apatah lagi bila cara komunikasi dengan laras bahasa tu digunakan sebaiknya bagi kita memberi info kepada orang lain. Komunikasi ni dia sebenarnya banyak kategori yang saya boleh nilaikan atau yang boleh saya kongsikan hari ini ialah komunikasi sama ada cara formal ataupun cara tak formal. Maksudnya tengok komunikasi tu dekat dari sudut mana kita berkomunikasi. Sama ada cara formal, contohnya macam yang saya berkongsi sekarang ni, ini lebih kepada formal sebab saya menggunakan bahasa yang general. General ni bahasa yang semua peringkat usia, semua peringkat umur boleh faham. Kecuali kalau macam kanak-kanak lah, bawah 5 tahun ni, kita menggunakan bahasa macam ni mungkin dia tak berapa faham. Jadi kita gunakan yang itu komunikasi yang tadi, tidak formal kan. Jadi saya nak kongsikan yang formal dulu. Dalam komunikasi ni, untuk kita memahamkan seseorang atau memahamkan pihak, komunikasi ni adalah satu proses di mana kita nak memberi maklumat kepada seseorang dan kita menghubungkan talian dengan mereka. Jadi itu perlu kita komunikasi. Contohnya ayat yang saya suka salah satu produk telekomunikasi, dia menggunakan ayat komunikasi yang paling tepat, iaitu connecting people. Connecting people maknanya hubungan manusia, iaitu daripada mana? Tuan-tuan ingat lagi? Manakah ataupun produk mana, produk telekomunikasi yang mana menggunakan frasa connecting people, iaitu DG. DG menggunakan connecting people, maknanya dalam kita berhubung dalam telefon ni kan, kita berhubung sama manusia. Bukan maknanya kita nak berhubung dengan haiwan sebagainya, tetapi komunikasi ni dia sangat
sangat relate lah dengan manusia, dengan hubungan sama manusia. Sambil makan Okay, baik. Kata santai lah perkongsian ni, bukanlah nak serius sangat kan. Baik, komunikasi tadi yang saya kongsikan. Ada adab berkomunikasi pun penting lah. Yang pertama, sebelum kita berkomunikasi dengan orang, kita tengok dulu situasi dia. Situasi orang tu dalam keadaan yang macam mana. Kalau orang tu tengah mungkin bangun tidur, kita tak perlulah nak berkomunikasi dengan cara yang berhemah sangat, yang cara yang terlalu formal macam ni. Contohlah anak kita baru bangun katalah anak saya nama Muhammad Hafiz. Selamat pagi Muhammad Hafiz. Saya Puan Nur Zakiah mengucapkan selamat pagi kepada Muhammad Hafiz yang baru bangun tidur. Takkanlah kita nak cakap macam tu anak kita baru bangun tidur. Dan anak kita adalah salah satu personal punya part. Maknanya kita menggunakan bahasa yang biasa. Kecuali kalau macam kawan-kawan kita di Facebook ataupun di mana media sosial mana lah, kita menggunakan bahasa yang agak formal. Contohnya Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Contoh lah kan macam tu kan. Okay, saya kena alert juga sebab mana tahu ada guard sebagainya. Sebab saya buka mask ni, tapi saya berada dalam kereta. Nampak tu ada lalu lalang kan kereta sebagainya. Lalu lalang guard tu. Okay, baik. Tadi komunikasi sangat penting. Beza dia ialah formal dengan tak formal. Kalau formal macam ni lah, saya nak berkongsi dengan orang ramai, saya menggunakan suara yang general, yang tengah-tengah. Yang pakcik, makcik boleh dengar, yang budak-budak sekolah boleh dengar, yang remaja boleh faham. Cuma kanak-kanak je lah. Pakai kanak-kanak kalau kita guna bahasa yang macam gini, mereka macam belum faham sangat. Okay. Cuma kita boleh katakan kalau kanak-kanak, adik-adik semua tolong diam. Adik-adik semua nak belajar. Tu contoh macam di tadika kan, di tadika ataupun di sekolah yang pra sekolah ni. Beza komunikasi dengan kanak-kanak dengan orang dewasa ni memang tak sama. Kemudian tu komunikasi yang penting ialah tadi situasi. Kita tengok macam mana situasi. Kita tak perlu menjerit kalau dekat dalam bilik kan. Contoh kita nak ucapkan pada ni, ya Muhammad Hafiz selamat pagi, macam tu kan. Bangun tidur tiba-tiba dia akan terpanjat sebab emosi dia akan tiba-tiba kan. Kecuali kalau macam kita nak kejutkan dia subuh pun bagus juga kalau guna macam tu. Bangun kan, dia faham mak dia macam mana. Sebab senang. Bezanya kalau orang yang dah kenal, kita komunikasi kita tu dia dah faham. Kita dah bina, mungkin sebelum ni kita dah bina repo dengan dia. Sebelum ni kita dah kenal dia. Itulah saya katakan tadi, komunikasi ni sangat bergantung kepada situasi dan juga siapa mereka. Dia kalau kita ingat lagi istilahnya 5 wife, 1 husband. 1 H, 5 wife. Okay, maksudnya how bagaimana? H tu how how, bagaimana kita berkomunikasi. Yang pertama what, W yang pertama iaitu what. What adalah apa yang kita nak cakapkan. Contohnya macam hari ni saya nak cakap pasal apa? Saya nak cakap pasal komunikasi. So saya kena berkisarkan tentang komunikasi saja. Saya tak boleh cerita pasal nak buat mengait macam mana, nak buat bunga orchid macam mana kan. So saya akan bercerita pasal komunikasi. Yang kedua tadi, selepas what, apa yang nak dibincangkan, kita ada why. Kenapa saya nak bincangkan pasal komunikasi ni? Sebab apa? Sebab saya tengok banyak orang bermasalah tentang komunikasi. Kan, seorang ketua dengan dia punya manpower ataupun dia punya subordinate tak ngam disebabkan komunikasi. Seorang bapa dengan anak-anak menyebabkan anak tak suka dengan cara bapa, menyebabkan anak-anak bosan dengan cara ibu. Disebabkan apa? Disebabkan komunikasi. Why? Itulah dia tadi. Kenapa masalah komunikasi ni ada? Macam itulah tadi kan. Tidak faham maksud komunikasi dan bagaimana cara dia. Okey, yang seterusnya W, apa tadi lagi? Kenapa? Kenapa lah kan. Kemudian tu kita ada where, di mana. Tu saya katakan tadi, di mana kita berkomunikasi tu. Maksudnya adakah kita komunikasi di dalam klinik? Tak sama kalau kita nak komunikasi di sekolah. Contohnya macam di dewan sekolah yang memang kita dihaskan untuk kita berceramah. Tak sama kita nak cakap apabila kita berjumpa dengan doktor. Kan? Dekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi doktor. Semoga semuanya tak sesuai kita nak jumpa doktor nak cakap panjang lebar macam tu. Tidak. So kena sesuaikan di mana tempat kita berkomunikasi tu. Dan seterusnya apa lagi? Siapa? Why? Why pula. Who? WHO. Jadi who ni siapa yang kita nak berkomunikasi tu? Dengan siapa?
Kalau dengan ketua kampung, cara kita komunikasi lain. Kalau dengan Pak Imam pun lain. Kalau dengan anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun pun berbeza. Jadi penting. Dengan siapa kita berkomunikasi. Dengan ayam ke, dengan lembu ke. Komunikasi dia tak sama. Kan? Sedangkan kita panggil kucing pun, kita panggil macam mana? Miau, miau. Macam tu kan? Tapi kalau panggil ayam, macam mana kita panggil? Kur, kur. Dengan haiwan ni pun komunikasi dia tak sama. Apatah lagi dengan manusia yang mempunyai hati dan perasaan. So berhati-hati dalam komunikasi. Seterusnya kita ada siapa? When. Okay, bila tadi? Bila kita berkomunikasi tu? Bila time dia? Kalau komunikasi kita tu tengah malam dengan anak-anak, takkan kita nak jerit-jerit, nak suruh tidur je kot kan. Kalau lepas tu bila time-nya? Pagi mungkin tak sama mood orang. Pagi-pagi kita gunakan suara yang lembut. Contohnya macam kita tengok siaran TV sebagainya, memulakan pagi-pagi dengan apa? Dengan bina repo dulu, ataupun dengan kita zikir-zikir sebagainya pagi-pagi. Tak sama. Kalau tengah hari tu macam mana pula komunikasinya kan. Kita tengok DJ radio tengah hari macam mana, pagi-pagi macam mana, lagu apa yang disiarkan. Itulah beza dia tadi. Bermaknanya seterusnya tadi kita ada what, apa itu apa dia yang nak dibincangkan komunikasi. Kemudian tu kita ada when, bila. Kemudian tu kita ada who, siapa yang kita nak berkomunikasi. Kemudian tu kita ada why, kenapa nak berkomunikasi. Dan kita ada satu lagi where. Di mana kita nak berkomunikasi tadi? Di mana? Dekat tepi padang ke? Dekat dalam pasar ke? Dekat mana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan fikir sekejap, dekat mana? Makan ni. Kalau dekat tepi padang ada sukan, mesti kita selalu jerit kan? Okey. Selamat datang ke Sukanika Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Puteri. Diminta para peserta bersedia kerana acara lumba lari akan dimulakan sebentar saja lagi. Okay, itu beza komunikasi di padang bola ataupun di mana? Di padang. Tapi kalau sekiranya komunikasi di traffic light, rasanya sesuai kita nak guna perkataan banyak? Tak. Kita kena gunakan body language. Contohnya polis trafik. Macam mana komunikasi dia dengan kereta semua? Kita menggunakan tangan. Macam ni. Tak kasih lalu sana. Sana. Sini. Contoh. Tu jalan. Yang tu jalan. Yang tu. Tapi dia tak cakap dengan mulut lah. Digunakan. Contoh komunikasi. Jadi sangat penting lah tuan-tuan dan puan-puan, komunikasi ni kita perlu pelajari. Sama ada non-verbal ataupun verbal. Macam katakan tadi, ada orang dia faham dengan cara kita cakap. Tapi ada orang dia guna bahasa isyarat. Jadi itulah tadi. Kalau berbalik pada tadi dengan siapa kita berbicara. Contoh macam anak saya sendiri, autism. Cara komunikasi dia tak lebih pada kata-kata, tapi lebih kepada tindakan. Kalau saya nak suruh dia makan, Muhammad. Makan. Minum. Tapi kalau mandi, mandi. Usuk gigi. Sabun. Kaboi, kata dia kaboi. Kaboi itu sabun. Sebab anak saya autism. Jadi dia menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza sikit lah, tak jelas kan, sebab anak tekak dia tu dia pendek sikit dan memang tidak direzekikan untuk bercakap jelas lah kan. Saya berusaha juga untuk memahamkan dia, tapi dia pun okey, boleh juga bercakap dengan kemampuan dia. Nama pun dia orang kelainan upaya. Jadi dengan keupayaan dia lah yang Allah rezekikan pada dia. Baik, itulah tadi yang saya nak kongsikan tentang cara-cara komunikasi yang untuk kita lebih memahami. Ikuti saya dalam siri yang kedua, komunikasi. Bagaimana cara komunikasi. Jumpa lagi InsyaAllah dari saya, Mak Ngazek Soft Skill. Semoga segala urusan tuan-tuan dan perempuan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi ke siri yang berikutnya. Pentingnya komunikasi. Terima kasih.